Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua yang sedang menonton secara langsung di Dewan Karankraf dan juga yang menonton kita secara langsung di 501 Astro Awani dan secara eksklusifnya di Facebook Rasuah Busters, Sinar Harian, Sincu Daily dan rangkaian media sosial gabungan #Rasuah Busters. Selamat datang saya ucapkan kepada tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang bersama kita pada pagi ini, kepada semua rakan-rakan media Rasuah Busters, anggota kumpulan rentas Parti Parlimen Malaysia, ahli-ahli Dewan Rakyat dan juga ahli-ahli Dewan Negara yang hadir bersama pada hari ini. Begitu juga dengan rakan-rakan gabungan Rasuah Busters serta para penonton yang bersama dengan kita pada pagi ini di Dewan Kumpulan Karankraf dan penonton-penonton yang menonton kita secara langsung di platform online di mana pun anda berada. Hari ini satu lagi peristiwa bersejarah. Selain kita menyambut Hari Guru pada hari ini, kita ucapkan selamat Hari Guru. Terima kasih kepada guru-guru kita yang telah mendidik anak bangsa. Dan kita ingin mengangkat semula nilai integriti, nilai moral yang tinggi. Dan pada hari ini 16 Mei 2023 bakal mencatat sejarah pertama kali ahli-ahli parlimen pelbagai parti bersama pakar masyarakat sivil dan ahli-ahli profesional bersama berkumpul menjadikan kumpulan rentas Parti Parlimen Malaysia Integrity, Governance dan juga Anti Rasuah sebagai sebuah platform untuk mentransformasi negara, untuk mengangkat kehendak rakyat bagi membincangkan reformasi yang diperlukan demi pencapaian tadbir urus negara di tahap yang terbaik. Sekali lagi Rasuah Busters gerakan Harapan Rakyat Malaysia membawakan sidang media ini dan menampilkan wakil dari 7 panelis terdiri daripada pengurusi dan timbalan pengurusi kumpulan rentas Parti Parlimen Malaysia Integrity, Governance dan Anti Rasuah bersama pakar-pakar bagi mengangkat sebuah solidariti rakyat yang dinaungi di bawah satu misi bersama. Kepada para penonton, sila kongsikan program penting ini jika anda sedang menonton sambil melihat ke telefon pintar anda. Di situ terdapat satu button share. Kalau siapa yang tak pernah jumpa, boleh cari di situ. Tekankan button share itu supaya kita boleh sebar luaskan siaran langsung pada pagi ini supaya ia dapat sampai ke seluruh pelosok negara. Dan saya juga mengalu-alukan tuan-tuan yang berada di luar dan juga yang menonton kita secara langsung untuk mengajukan komen anda, soalan anda dengan penuh sopan santun dan adab di ruang komen. Dan soalan-soalan itu akan diambil, dipilih untuk diajukan kepada 7 panelis yang bersama dengan kita pada pagi ini. Saya tidak mahu melengahkan masa. Kita sedang menanti untuk mendengar ucahan-ucahan, idea-idea dan harapan-harapan yang perlu kita usahakan bersama sebagai sebuah warga negara yang inginkan negara yang bebas daripada rasuah. Saya pasti ramai ingin mengetahui pertama-tamanya apakah itu kumpulan rentas Parti Parlimen Malaysia Integrity, Governance dan Anti Rasuah. Sebab kita di Malaysia sudah ada banyak singkatan-singkatan yang perlu dihafal, dan ini ada singkatan yang baru. Dan kalau kita ingin mendengar dengan lebih lanjut, saya mempersilakan menjemput Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Sinar untuk Malaysia #Rasuah Busters mewakili Sekretariat KRPPM Integrity, Governance dan Anti Rasuah untuk menyampaikan ucapan beliau. Dipersilakan Puan Nur Hayati Nordin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Azlan yang saya hormati, barisan yang berhormat, rakan-rakan gabungan Rasuah Busters. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Azlan selaku moderator kita pada hari ini. Yang dihormati lagi dikasihi, yang berhormat merentas parti Malaysia, rakan-rakan gabungan Rasuah Busters, rakan-rakan dan ahli-ahli anggota kumpulan rentas Parti Parlimen Malaysia, YB yang hadir bersama-sama kita di studio, dan kami yakin di luar sana berada di saluran online, anak-anak pelajar, rakan-rakan dan hadirin yang dihormati sekalian. Saya yakin bahawa kumpulan rentas Parti Parlimen Malaysia ini ramai yang belum biasa mendengarnya. Ini adalah salah satu daripada sistem demokrasi yang dipraktikkan di Malaysia ini,
di mana Parlimen Malaysia memberi kelulusan dan kebenaran untuk satu platform diwujudkan untuk meletakkan rakyat awam terdiri daripada para profesional, pakar, masyarakat sivil, ahli akademik bersama-sama ahli-ahli parlimen dan juga ahli Dewan Negara terdiri di kalangan senator. Ini adalah pertama kali dalam sejarah berkenaan KRBPM secara ringkasannya, iaitu berkaitan integriti, governance dan anti rasuah. Kami bawakan secara live di platform-platform yang sedang ditonton oleh tuan-tuan dan puan-puan. Platform ini adalah satu platform yang memberi peluang kepada kita rakyat Malaysia untuk melihat sejauh mana kolaborasi dan usaha sama kolektif boleh berlangsung di antara YB yang kita lantik pada pilihan raya tempoh hari, bergabung dan mendengar suara rintihan kegelisahan rakyat tentang masalah dan isu rasuah yang begitu mendatangkan pelbagai masalah daripada sudut politik, daripada sudut ekonomi, daripada sudut sosial. Gabungan yang kita ada pada hari ini, kenapa kita katakan merentas parti, kita dapat lihat bahawa dengan adanya satu kerajaan yang nak dipanggil kerajaan perpaduan, itu sebenarnya tidak mencukupi. Platform kumpulan rentas Parti Parlimen Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan akan melihat gabungan kerajaan dan pembangkang duduk bersama, mengenepikan ego, mengenepikan kepentingan dan ideologi politik masing-masing demi rakyat di atas tema integriti, governance dan anti rasuah. Di sinilah dimensi, multidimensi struktur governance negara kita ini dibincangkan oleh para penyelidik yang terdiri di kalangan masyarakat sivil, dan juga kita membincangkan isu-isu merentas parti dengan meletakkan kepentingan dan agenda nasional keutamaan itu adalah sebagai perkara yang perlu difokus. Dan keberadaan wakil-wakil daripada masyarakat sivil, pakar-pakar, ahli akademik di parlimen memberi ruang pandangan-pandangan serta sudut perspektif-perspektif berbeza disuarakan, dan mereka akan mengangkatnya ke parlimen agar ianya berubah mencari sebuah reformasi, sama ada reformasi institusi maupun reformasi legislatif. Kalau sebelum ini tuan-tuan telah melihat bagaimana Rasuah Busters bersama gabungannya berdiri di atas pentas, berkali-kali membawa kesedaran demi kesedaran kepada masyarakat, tetapi kita kehilangan sesuatu yang dinamakan iltizam atau kehendak politik. Tapi pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang sekalian dapat melihat, kami bawakan wakil-wakil, ahli-ahli parlimen bersama di pentas, duduk berbincang dengan kita, di mana iltizam inilah selama ini yang kita nanti-nantikan. Kerana apa kita lakukan perkara ini? Kerana apa kita menggunakan platform Parlimen Malaysia memberi kelulusan untuk usaha ini dilaksanakan? Adalah kerana kita yakin bahawa usaha ini perlu diangkat segera oleh keseluruhan ahli-ahli parlimen, bukan mereka yang semata-mata berada di dalam kumpulan rentas Parti Malaysia, Parti Politik Parti Malaysia, integrity governance dan anti rasuah semata-mata. Kita juga faham bahawa kesedaran yang dibawa oleh Rasuah Busters di peringkat akar umbi hanyalah sebahagian daripada usaha kita untuk menangani dan menghapuskan endemik rasuah ini. Tetapi sesuatu perlu berlaku di parlimen. Reformasi institusi dan reformasi undang-undang perlu dilaksanakan, dan kita memerlukan barisan yang berhormat kita untuk membantu membangkitkan keadilan, menghentikan serta-merta rasuah, menamatkan riwayat rasuah dan juga perkara-perkara salah laku yang berlaku, supaya kezaliman tidak lagi terjadi di negara kita. InsyaAllah kami yakin usaha ini akan dibawakan oleh YB sekalian, disambut oleh seluruh rakyat Malaysia yang bergabung bersama Rasuah Busters selaku sekretariat. Dan insyaAllah kami ingin juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Parlimen Malaysia yang bertugas lumus bersama kita membawa usaha ini. Dan di sinilah peranan kita sebagai rakyat untuk melakukan semampu yang mungkin, memberi sokongan kepada usaha-usaha, kerana yang ingin kita pulihkan adalah maruah negara. Dan jadilah kita
dengan apa yang kita lakukan hari ini, tingkatkan literasi politik kita. Inilah negara demokrasi yang kita kasihi, dan kita tak mahu mensia-siakan segala apa yang kita ada pada hari ini. InsyaAllah ini semua akan dijadikan saksi di hari akhirat ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nur Hayati. Saya kira satu ucapan yang mengangkat dan menggoncang semangat kita semua. Dan bayangkan, usaha ini satu usaha yang baru sebenarnya. Jarang-jarang kita boleh lihat ahli-ahli parlimen yang duduk bertentangan di parlimen, duduk bersama di atas pentas, menyokong satu agenda bersama. Jadi kita ucapkan tahniah dan tepukan juga kepada Puan Nur Hayati yang mengusahakan inisiatif-inisiatif ini yang sebenarnya untuk memperkasakan suara kita, rakyat-rakyat biasa yang sama-sama membangunkan dan mendukung negara kita. Baik, tentunya kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia Integriti, Governance dan Anti Rasuah ini perlu dijelaskan dengan lebih terperinci. Apakah agendanya, apakah matlamatnya, apakah aspirasi, supaya kita semua dapat melihat apakah yang sedang kita usahakan bersama. Dan ia ditaji oleh ahli parlimen daripada wakil kerajaan. Ia adalah mandat besar bagi pihak kerajaan untuk memastikan reformasi dapat dilaksanakan tanpa melihat kepada perbezaan parti. Dan yang menerajui KRPPM, Integrity Governance Anti Rasuah ini, saya perkenalkan dan mempersilakan pengerusi YB Yang Berhormat Syed Ibrahim Syed Noh daripada Parti Keadilan Rakyat. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada orang muda Kacak Segak, pengacara majlis kita Saudara Azlan Shah, rakan-rakan anggota daripada kumpulan Rentas Parti, ahli-ahli yang berhormat, ahli Dewan Negara, dan juga rakan-rakan pakar kita pada pagi ini. Seterusnya para hadirin penonton yang menyaksikan secara live sidang kita pada pagi ini. Terlebih dahulu saya ucapkan syabas dan tahniah kepada pihak Rasuah Busters dan juga Sinar Harian serta rakan-rakan yang berjaya untuk menganjurkan sidang kita pada pagi ini, dan pada masa yang sama untuk terus melonjakkan isu yang menjadi kepentingan bersama, iaitu isu integriti, governance dan anti rasuah. Saudara sekalian, bila kita sebutkan tentang anti rasuah, governance, hampir setiap hari, mungkin kalau tidak pun setiap minggu, sebenarnya ungkapan dan kalimah-kalimah ini keluar dalam dada-dada media sosial, dalam ucapan-ucapan pemimpin, dalam ucapan-ucapan daripada kalangan pemimpin badan-badan bukan kerajaan. Bermakna ianya sesuatu yang sangat penting dan kritikal. Sebab itu, sebelum saya pergi lebih mendalam tentang kumpulan Rentas Parti ini, saya ingin mengungkapkan dan juga berkongsi beberapa perkara yang disebutkan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam siri-siri ucapan beliau sejak dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Pada bulan November 2022, Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri menegaskan pendirian tidak akan bertolak ansur sama sekali dengan gejala rasuah dan penyelewengan di bawah pemerintahan kerajaan perpaduan. Dan kata beliau, keutamaannya adalah dalam aspek tata kelola pentadbiran kerajaan. Dalam bulan Februari, ketika membentangkan Belanjawan Malaysia Madani, beliau menegaskan sekali lagi bahawa akan melaksanakan reformasi institusi dan tata kelola baik bagi menghapus segala ruang yang boleh mewujudkan amalan rasuah dan penyelewengan yang sistemik
Dan beliau menyebutkan ada 3 tekad, dan antara 3 tekad tersebut ialah reformasi institusi dan tata kelola. Pada bulan Mac 2023, beliau juga berkata bahawa sebaik sahaja dilantik sebagai Perdana Menteri, tumpuan utama bukanlah untuk mendakwa sesiapa, sebaliknya mahu membetulkan sistem negara bagi membolehkan Malaysia kembali dengan dipacu dengan lebih hebat. Dan untuk tujuan itu beliau sebutkan SPRM, Jabatan Peguam Negara dan Badan Kehakiman perlu dikembalikan menjadi sebuah badan bebas yang berintegriti. Dan pada masa yang sama, pada bulan April pula, beliau juga telah menegaskan sekali lagi bahawa untuk memastikan adanya reformasi tata kelola untuk mengembalikan maruah serta integriti dengan menolak sebarang kebobrokan, rasuah dan penyelewengan di negara ini. Dan kita juga dah mendengar baru-baru ini juga dalam Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan, penegasan tersebut masih lagi dilakukan. Bermakna sebenarnya kita berada di landasan yang betul, tidak ada apa-apa percanggahan. Sebenarnya ada satu political will, tekad politik yang kita lihat untuk memastikan ini dapat dilaksanakan. Justru saudara saya sekalian, saya melihat sebenarnya dari segi tindakan yang kita lakukan ini, dia perlu pelbagai. Kita dah tahu dari segi manfaat, kebaikannya apabila kita ni menentang rasuah atau apa-apa bentuk penyelewengan. Kerana rasuah dan penyelewengan itulah yang menyebabkan berlakunya kerugian, menyebabkan kita ke belakang, kita tertinggal, sebab ada dari segi ekonomi, sosial dan juga dari segi politik juga. Justru ianya penting supaya ianya diambil kira sebagai salah satu daripada perkara yang menjadi titik tolak kepada perubahan dalam negara. Jadi kunci kepada kumpulan rentas parti Parlimen Malaysia ini ialah keterlibatan pelbagai pihak. Tanpa keterlibatan semua, ianya mungkin tidak berjaya, akan gagal. Dan saya amat syukur sebenarnya bahawa pada waktu ini dan ketika ini kita memang dalam kumpulan rentas parti ini terkandung parti-parti politik daripada kerajaan baik ataupun daripada pembangkang, dan mengandungi semua parti-parti politik yang besar, sama ada daripada Pakatan Harapan, Parti Keadilan Rakyat, Amanah, DAP, begitu juga daripada parti-parti BN termasuk UMNO, MIC dan lain-lainnya, dan juga daripada pembangkang kita ada daripada Bersatu, daripada PAS. Jadi ia cuba, adalah usaha kita untuk memastikan bila dalam konteks perubahan besar, kepentingan bersama, kita boleh berbeza pandangan tetapi kita sehaluan untuk pastikan ianya boleh menjadi satu yang realiti, kenyataan. Jadi keterlibatan ini kita cuba untuk memperkasakan dan mengoptimalkan sumber manusia dan juga maklumat yang dijadikan rujukan. Maknanya ianya bukan sekadar didokong oleh ahli-ahli parlimen, tetapi juga mendapat sokongan daripada badan-badan bukan kerajaan dan juga daripada pakar-pakar. Bukan mudah, bukan perkara yang mudah untuk kita laksanakan, tetapi ianya mesti dilaksanakan sebab antara perkara penting dalam isu bila kita sebut tentang governance, anti rasuah ialah pelaksanaan. Dah dulu lagi, kalau saya rujuk semula kepada pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, antara perkara awal yang beliau lakukan ialah berbincang dengan pihak pembangkang untuk mewujudkan satu MOU, iaitu berkenaan dengan reformasi institusi dan tata kelola. Perkara yang serupa. Tapi apakah halangan? Ianya cuma dari segi execution, pelaksanaan. Dan saya pasti bahawa kumpulan rentas parti ini sudah ada resepi, sudah ada gagasan, sudah ada draft untuk kita bawakan untuk dilaksanakan. Dan kita akan tumpukan beberapa perkara reformasi institusi ini, sama ada dari segi reformasi parlimen, dari segi pemisahan kuasa antara peguam negara dan juga pendakwa raya, dari segi pelan anti rasuah nasional, dari segi akta perolehan, akta pendanaan politik dan lain-lain, yang sebenarnya semuanya sudah pun dalam rangka pelaksanaan. Dan saya yakin dan percaya dengan adanya dokongan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta Menteri Reformasi dan Perundangan,
perkara ini boleh dijadikan satu realiti. InsyaAllah, saudara-saudara sekalian, saya yakin dengan adanya kumpulan rentas parti ini, Timbalan Pengurusi, YB Mas Amriyati sendiri dan rakan-rakan yang lain serta didukung oleh pakar-pakar daripada badan-badan bukan kerajaan, kita mahukan perubahan ini boleh dilakukan dalam tempoh penggal ini juga. Dan saya yakin kalau ini dapat dilaksanakan, ini menjadi tapak asas yang terbaik untuk kita dan negara kita serta rakyat dapat maju ke hadapan dalam tempoh 5-10 tahun akan datang. Itu saja, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada YB Syed Ibrahim. Saya kira satu ucapan yang memberikan satu jangkauan ke hadapan yang merangkul semua pihak, seolah-olah pengurusi kumpulan rentas Parti Parlimen Malaysia ini mewujudkan satu payung dan mengajak semua untuk datang sama-sama mendukung dan menggerakkan agenda ini. Dan itu merangkul dan saya untuk menterjemahkan hal tersebut. Tentunya ini platform yang mengumpulkan pelbagai latar belakang parti politik, agama, bangsa, etnik dan sebagainya. Untuk seterusnya saya mempersilakan Timbalan Pengurusi kumpulan rentas Parti Parlimen Malaysia ini, YB Datuk Mas Amriyati daripada Bersatu untuk mengambil tempat dan berkongsi bersama dengan kita sebagai Timbalan Pengurusi, apakah aspirasi dan apakah ada tuju yang ingin beliau bawa kita semua bersama. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dan juga salam sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan pada Azlan, sahabat-sahabat pimpinan, rakan ahli parlimen dan juga tim pakar rujuk yang berada di bawah KRPPM dan sahabat tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Dan hari ini saya amat teruja sekali berada di bangunan Karangkraf untuk bersama dengan isu pada hari ini dan juga inisiatif yang telah pun lama dijalankan. Dan sebelum ni, tuan-tuan dan puan, saya mengikuti Datuk Seri Samudin di Twitter, selalu bercakap tentang Rasuah Buster dan saya selalu lihat bagaimana dia bercakap tentang mindanya dan bagaimana inisiatif dan juga usaha yang ingin dijalankan dan apakah harapan. Dan tak sangka apabila Parlimen pada sidang kali ini saya turut bersama di dalam kumpulan rentas parti Parlimen Malaysia dan juga tim Rasuah Busters untuk sama-sama membuat satu iltizam politik yang saya kira cukup penting sekali buat di sini di Malaysia, yang mana hari ini kita lihat walaupun usaha ini telah lama dijalankan, tetapi saya difahamkan ini hanya di belakang tabir. Belakang tabir dengar tapi tidak nampak ke hadapan. Tetapi hari ini sebagaimana yang telah dimaklumkan oleh Tuan Pengurusi YB daripada Ledang telah memberitahu bahawa kali ini kita tampil ke hadapan untuk sama-sama dijadikan sebagai iltizam politik yang dapat sama-sama memartabatkan dan juga mengangkat apa juga perkara-perkara yang harus kita perangi rasuah ini bersama. Jadi hari ini saya hadir walaupun di blok pembangkang, saya seorang, tapi YB Jantuk pun ada sama. Dan kami hadir hari ini adalah untuk sama-sama berada di dalam kumpulan rentas parti Parlimen Malaysia ini untuk sama-sama memainkan peranan sebagai menjadi sudut semak imbang, untuk sama-sama mengimbangi usul dan juga sebagai mekanisme dan juga proses setiap polisi reformasi yang telah pun dijadikan sebagai harapan bagi apa juga iltizam yang kita lakukan di bawah kumpulan rentas Parlimen Malaysia ini. Jadi ini adalah satu usaha yang mulia dan cukup baik sekali. Jadi syabas dan tahniah saya ucapkan kepada semua dan terima kasih kerana turut melibatkan kami di blok pembangkang ini untuk turut bersama, kerana kehadiran kami
Kehadiran kami, pelibatan kami sebagai blok pembangkang ini tidak boleh diambil enteng. Maksudnya tidak boleh diambil mudah. Suara yang dibawa oleh kumpulan blok pembangkang juga, sebenarnya kami juga membawa suara rakyat. Suara rakyat yang ingin melihat Malaysia pada hari ini semakin makmur, semakin hebat, semakin lebih baik daripada hari semalam. Dan sebab itulah suara rakyat ini harus kami bawakan dan harus kami pertahankan sebagai kami di pihak pembangkang. Dan sudut pandang pembangkang walaupun berbeza, dan di dalam kumpulan ini juga tidak semua perkara yang dibawakan kami akan setuju. Ini adalah medan untuk kita berbincang dan untuk kita bawakan daripada sudut pandang berbeza yang kita bawakan walaupun daripada pihak pembangkang. Mungkin ada perkara yang kita setujukan, bagus, boleh bawa ke depan, tetapi pada masa yang sama perkara yang baik itu boleh kita setujukan, tetapi dari pelbagai sudut pandangan yang berbeza itu kita raikan untuk kita capai satu keputusan yang lebih baik. Jadi ahli-ahli daripada kalangan pembangkang juga akan dapat pastikan pihak kerajaan itu dipantau dan ada accountability dalam melaksanakan pelbagai polisi dan juga perundangan yang dirangka sebagaimana yang dicadangkan di bawah kumpulan rentas Parti Parlimen Malaysia ini. Dan keberadaan dan sokongan pembangkang di dalam KRPPM ini juga adalah sebagai lambang wakil rakyat, komitmen wakil-wakil rakyat yang telah dipilih oleh rakyat untuk membawa suara mereka, untuk membawa harapan mereka supaya ianya dapat kita terjemahkan melalui pelaksanaan. Walaupun agak sukar yang berhormat Reda, tetapi saya yakin dan percaya dengan adanya kumpulan ini, ianya akan menjadi orang cakap political will yang terbaik untuk kita jadikan sebagai kita punya rujukan, kita punya petunjuk dan kita punya usaha kepada apa juga yang ingin kita lakukan pada hari ini. Dan yang mana input yang diberikan oleh pihak ahli parlimen pembangkang dengan pelibatan pakar-pakar rujuk yang hebat juga, saya yakin dan percaya kita akan dapat capai satu keputusan yang baik. Dan untuk itu kami juga bersetuju bahawa tumpuan diberikan bagi memastikan kebebasan institusi, diberi keutamaan dalam memastikan cuaca politik dan juga sistem pendakwaan Malaysia ini lebih stabil dan juga ia memberikan manfaat kepada rakyat. Dan antaranya adalah 3 tumpuan polisi. Yang pertamanya pemisahan kuasa peguam negara dan juga pendakwa raya. Kedua, reformasi SPRM. Ketiga, pindaan kepada Akta Perlindungan Pemberi Maklumat. Jadi perkara ini sebenarnya ada banyak yang telah pun dilakukan kajian yang lebih mendalam. Dan baru-baru ini saya nak kongsi sikit di minit terakhir. Saya bertemu, saya selaku pengurusi Jabatan Kuasa Kira-kira Wang Negara, saya telah melakukan kunjung hormat kepada Pesuruhjaya, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki pada pagi, waktu pagi minggu lepas. Dan saya bercakap dengan dia, saya cakap sebenarnya saya pakai 2 topi. Satu topi PAC, yang satu topi daripada kita punya Jabatan Kuasa KRPPM, dan kita maklumkan bahawa kita nak membuat reformasi kepada Akta SPRM. Dan beliau amat gembira dan ingin turut bersama memberikan kerjasama yang baik untuk kita lakukan supaya kita dapat satu perubahan yang holistik yang boleh kita fikirkan yang terbaik untuk masa depan Malaysia yang cemerlang. Dan petang itu dia dah sambung kontraknya, dapat jadi KP SPRM selama setahun lagi. Jadi sebab dia kata dia nak turut sama terlibat dan memberi maklum balas yang terbaik. Jadi itu caranya supaya kita libatkan semua. Dan pelibatan di akar umbi ni sebenarnya penting, sebab akar umbi yang nak tahu apakah hala tuju, apakah harapan. Dan kami di pihak pembangkang ingin dengar dan ingin bersama untuk memastikan Malaysia lebih baik di masa depan, insya-Allah. Semoga dipermudahkan. Terima kasih KRPPM Malaysia. Terima kasih. Ucapkan kepada YB dan Mas Emiati, saya kira beliau menyambut dan mendalamkan lagi bayangan kita, imajinasi kita tentang KRPPM ini. Dan tadi beliau sebut aktiviti beliau di Twitter, dia yang anak muda boleh ikuti beliau. Saya baru sempat cek tadi, boleh beliau follow dan saya rasa gerut sekarang. Okey. Baik, jadi itulah 2 orang wakil daripada Parlimen, di mana mewakili kerajaan pembangkang telah sepakat untuk sama-sama memperjuangkan agenda ini sebagai satu agenda untuk rakyat Malaysia keseluruhannya. Jadi tentunya tadi YB Datuk Mas menyebut tentang 3 tumpuan yang mesti diberikan perhatian. Dan bersama dengan kita barisan ahli akademik, aktivis
dan juga pakar-pakar yang akan berkongsi lanjut tentang 3 tumpuan tersebut. Dan untuk itu saya mempersilakan seorang anak muda, saya boleh sebutkan anak muda, masih muda. Dan untuk reformasi yang pertama dalam 3 hal yang disebut tadi adalah pemisahan kuasa antara peguam negara dan pendakwa raya. Mungkin dalam kita mungkin pendakwa raya dan peguam negara pun kita belum tahu apakah beza. Jadi hari ini Encik Tharma Pillai daripada Undi 18 Gerakan Masa akan menceritakan kepada kita apakah fokus yang perlu diberikan kepada institusi peguam, pemisahan kuasa antara peguam negara dan pendakwa raya. Silakan Encik Tharma Pillai. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Barisan Ahli Parlimen Malaysia, rakan-rakan daripada APGM Integrity, Governance dan Anti Rasuah, rakan-rakan gabungan Rasuah Busters, pada sinar harian Tanya kepada kerana menganjurkan suatu program yang saya rasa cukup hebat, rakan-rakan media dan hadirin-hadirat yang dihormati sekalian. Hari ini saya rasa kita bermula suatu usaha yang teramat murni, suatu usaha yang kita patut sokong bersama, suatu usaha yang bukan saja milik ahli-ahli parlimen, bukan saja milik NGO, tapi milik kita semua rakyat Malaysia. Suatu usaha untuk memperjuangkan melawan bara rasuah di negara Malaysia. Bila kita bercakap tentang perjuangan menentang rasuah, seperti yang dikatakan saudara pengacara majlis tadi, antara perkara yang teramat penting adalah untuk kita berbincang tentang bagaimana dan siapa yang melihat, siapa yang bersalah, siapa yang betul, siapa yang didakwa, siapa yang tidak didakwa, siapa yang disambung dakwaan, siapa yang digugurkan dakwaan dia. Itu adalah tugasnya di bawah peguam negara. Bagi rakan-rakan yang mungkin tidak, yang mungkin masih baru dengan sistem ini, tapi ini perkara atau perbincangan yang teramat penting untuk kita fahami. Dan di negara Malaysia, untuk di luar sana, di bawah sistem kita yang sedia ada, di bawah perlembagaan negara, kuasa peguam negara itu adalah kuasa yang begitu besar. Bukan saja beliau adalah seorang penasihat kepada Perdana Menteri, penasihat kepada Kerajaan Malaysia, penasihat kepada Kabinet Malaysia, tapi beliau juga mempunyai tanggungjawab untuk mendakwa apa-apa kesalahan yang dilakukan. Dan ini termasuk kesalahan yang mungkin dilakukan oleh pihak eksekutif, kesalahan yang mungkin dilakukan oleh pihak kerajaan juga, kan? Maka ini adalah antara isu-isu yang kita hadapi untuk pada masa lalu lah, kita boleh cakap. Mungkin ada isu atau persepsi buruk yang kita nampak, di mana bila ada penindihan kuasa antara peguam negara dan juga pendakwa raya, kita sukar untuk kita sebagai rakyat biasa untuk katakan bahawa ini pemisahan kuasa yang sepatutnya ada, pertama. Kedua adalah kita pun tidak tahu adakah apabila mereka digugurkan kes, adakah ia adalah satu perkara yang bagus berdasarkan suatu undang-undang yang jitu, ataupun dia dilakukan atas kepentingan politik. Maka sebab itulah, kalau kita ingin mengembalikan kepercayaan kepada sistem kenegaraan kita, sistem perundangan kita, dan juga melawan rasuah secara jelas, melawan salah guna kuasa, ini adalah reformasi yang teramat penting untuk dilakukan, untuk memastikan bahawa peguam negara masih melakukan tugas beliau untuk menasihati kerajaan, tetapi kita asingkan, kita adanya individu baru yang mempunyai tugas ataupun tanggungjawab untuk mendakwa. Dan pemisahan kuasa ini adalah teramat penting, kerana kalau kita lihat bawah sistem kita sedia ada, yang melantik peguam negara adalah Yang di-Pertuan Agong di atas nasihat Perdana Menteri. Maka sukar untuk kita katakan bahawa sistem ini adalah sistem yang benar-benar separation atau pengasingan kuasa itu tidak benar-benar berlaku. Maka apa yang kita syorkan adalah apabila dua tugas penting ini diasingkan, kita akan dapat suatu sistem di mana kita boleh percayai kalau individu itu didakwa, kalau individu itu dibawa ke mahkamah, nescaya besar kemungkinan okey, suatu perkara yang baik sedang dilakukan. Saya juga ingin katakan bahawa
ramai antara anak muda bila saya bercakap dengan mereka, bila saya pergi berbincang dengan mereka, mereka rasa bahawa kenapa sistem kita kadang-kadang rasa seperti adanya dua darjat. Adanya undang-undang yang berbeza untuk golongan elit, undang-undang berbeza untuk golongan marhain. Dan saya rasa ini adalah antara usaha, antara reformasi yang teramat penting untuk kita perjuangkan supaya kita dapat mencapai sebuah masyarakat yang benar-benar percaya pada integriti negara kita. Akhir kata, saya nak katakan sekali lagi bahawa demokrasi itu jiwanya, darahnya, nadinya adalah rakyat. Ya, ahli parlimen adalah teramat penting, saya memang setuju. Mereka adalah wakil rakyat kita, mereka adalah suara kita. Tapi saya nak juga tekankan bahawa anda semua di sini, kita semua anak muda yang penonton di luar sana, anda juga ada tanggungjawab untuk bersuara melawan rasuah bersama. Anda perlu memahami sistem-sistem ini, perbincangan ini bukannya hanya untuk kita bincangkan di sini lepas tu kita lupakan. Anda perlu suarakan. Ini adalah perjuangan kita bersama untuk melawan rasuah, melawan salah guna kuasa dan membina suatu negara bangsa yang kita boleh banggakan bersama dan menjadikan negara Malaysia yang kita cintai ini suatu negara yang benar-benar hebat bersama. Saya itu saja. Terima kasih kepada seharian dan saya serahkan kepada saudara pengacara Pak Aziz. Terima kasih Saudara Tamak Penting. Sesuai dengan profil beliau mengenai anugerah anak muda yang prestige, ucapan yang jelas dan memberikan kita kefahaman yang mudah untuk kita faham apa itu program negara dan apa itu pendapatan. Dan tadi Wadi Mas pada awalnya ada menyebut juga tentang SPR. Jadi itu yang pertama, beza antara program negara dan pendakwa raya, bagaimana kita mewujudkan satu struktur yang baru supaya ia lebih berdiri sendiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik. Seterusnya, pembenterasan rasuah. Tak mungkin kita boleh bincangkan dengan meletakkan Suruhanjaya pencegahan rasuah di luar daripada perbincangan kita. Ia adalah satu nadi yang penting, satu badan yang penting. Dan tadi pun Wadi Mas ada sebut, baru sahaja disambung kontrak untuk setahun lagi di atas komitmen yang telah disebutkan. Jadi untuk melaksanakan reformasi berkaitan dengan SPRM, saya mempersilakan Dr. Teres Gomez untuk berikan ringkasan atau penjelasan berkaitan dengan reformasi institusi tersebut kepada negara. Silakan, Dr. I will debate my paper in English. I want to take off from where Tharmal left off on the concept of democracy. We are living in a country which is in a transition from authoritarian rule to democracy. In other countries around Southeast Asia, when we have seen this transition from authoritarian rule to democracy, it has always been characterized by a lot of problems, specifically with the issue of corruption. The second issue with the transition is it is always characterized by chaos. The transitions can happen very quickly. We are experiencing the same thing in this country. What we are fortunate is that we have a Prime Minister who has now said that he has the political will to eradicate corruption. And if we want to eradicate corruption quickly, one of the key starting points will be with the MECC. Let me give you a bit more context on this issue of transition. When Tun Mahathir Mohamad came to power with Pakatan, he announced very clearly, and I like to quote him, he said, we are going to transfer the office of the MECC Chief Commissioner, the appointment. Those duties will be taken away from the Prime Minister and given to Parliament. Later, 2 years later, when Tan Sri Muhyiddin became Prime Minister, interestingly, he said the same thing. And Muhyiddin said, we will transfer power to Parliament, take it away from the Prime Minister, and Parliament will make a 2/3 majority vote on who should be the next MECC Chief Commissioner. Now here's the point. 2 Prime Ministers have acknowledged the need for this transfer. Both Prime Ministers fell from power before they could implement the change. Are we today confronted with a similar situation? As I said, we are fortunate.
We have a Prime Minister who has said that he has the political will to do this transition, to do these reforms that we are talking about, and to do it quickly. So what are we doing here today? We have come, recognizing the context in which we are speaking in, we are living in. We have come here today to propose some amendments which can be done in the next parliamentary sitting. If the parliamentarians and the Prime Minister have the political will to do so, we have structured a proposal that can be done, as I said, immediately. This month. So what are our proposals? I'll speak specifically on the MACC. This is very important. We have to get MACC right. Why is this important? First, just last year, we had a controversy involving the appointment involving the MACC Chief Commissioner, Azam Baki. And here, the important point is this. What was the role of the advisory body in checking whether the allegations against the MACC Chief was correct? Was the advisory board playing an important role in protecting the whistleblower? What happened to the whistleblower? These are important questions you must ask yourself. So the role of the advisory body. Second, again, very important, the appointment of the MACC Chief Commissioner. Just 2 days ago, just last week, the MACC Chief Commissioner was reappointed by Prime Minister Anwar Ibrahim. And that raised a lot of controversy because the credibility of the Chief Commissioner was also still under question. And finally, the third point, which is very important, what should be the term of office of the Chief Commissioner? Now, to deal with these three issues, just three issues, to deal with these three issues, there are three things we must do. First, review the MACC Act. I can tell you now, we, the members of the NGOs as well as the MPs, sat down and we debated this at length. So we have come out now with just the most important amendments to the MACC Act. We're not going to reform everything. There are a lot of things to reform in the MACC Act, but we're going to reform just 4 things. The second thing, ensure institutional autonomy. The MACC must be autonomous. It must be autonomous of the Prime Minister's office. And only then can we be certain that they will undertake their prosecution in a manner in which it is fair. There can be no allegations of selective prosecution if the MACC is independent. And third, internal reforms. There must be internal reforms in the MACC. So what are we proposing? First, there are 5 independent advisory boards within the MACC. The advisory board itself, the special committee in Parliament, the complaints committee, the operations review panel, and the corruption consultation panel. We are arguing we don't need so many. What we do need is just 2 things: an independent advisory board and a parliamentary select committee. Just these 2. Second, our primary recommendation is this: the parliamentary select committee or parliament will be empowered. We are going to take away from our recommendations, we are going to take away the power from the Prime Minister to make these appointments to all these advisory boards and put it now in the office of the Parliamentary Select Committee. And there, as you know, the Parliamentary Select Committee comprises parliaments from both the Backbenchers Club and those who are part of government. So what this means is, here, the role of the advisory board will now be to select the advisory board members. The advisory board members will be interviewed by the Parliamentary Select Committee. We are even proposing that the press should come to the Parliamentary Select Committee meeting when these interviews are taking place so that they can watch the process to be sure that it is independent. Second, once the advisory board members are selected, they will be responsible for choosing the MACC Chief Commissioner. This is very important. We have put a model in place. A model is now created where the Parliamentary Select Committee chooses the advisory board then chooses the MACC Chief Commissioner. Third, and this is very important, the MACC Chief Commissioner and the advisory board can be called up by the PAC, by Parliamentary Select Committee, for questioning on the work that they are doing. So there's a check and balance in this place. Now let me close by saying this. I have only 5 minutes. I've been very brief, but we have prepared a paper which we will pass it on to you to read.
in the proposals that we are making, just to do these three things, which are fundamental changes, which will bring about significant reforms, all we have to do is bring about amendments to 4 segments, just 4 segments of the MACC Act. If we amend these 4 segments of the MACC Act, which we can do this month, we can put these reforms in place and we will get an independent MACC chief. And then we can be assured that this independent MACC chief commissioner, when he acts, will be acting independently. And I want to stress this: corruption in this country is endemic. The transition to democracy and consolidating it is going to take time. We must do it quickly. Otherwise, we may miss the boat to bring about these transitions that we are talking about. Thank you. Saya kira satu ucapan yang begitu ringkas, padat dan crystal clear. Saya rasa rakan-rakan mahasiswa dapat rasa macam vibe dalam bilik mahkamah mendengar ucapan daripada Ketua. Hebat. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Terence. Dan Dr. Terence tadi ada menyebut satu hal berkaitan dengan melindungi orang yang mendedahkan maklumat, whistleblower. Dan untuk mencerahkan dengan lebih mendalam apakah itu whistleblower, orang yang memberikan maklumat, bagaimana mereka perlu dilindungi, saya persilakan Dr. Puan Cynthia Gabriel untuk menyampaikan ulasan dan persembahan beliau tentang whistleblower. Silakan. Salam sejahtera kepada ahli-ahli parlimen dalam kumpulan rentas parti anti rasuah, governance dan integrity. Saya kata anti rasuah dulu sebab saya rasa itu adalah sangat kritikal untuk perbincangan hari ini. So salam sejahtera juga kepada pengerusi, timbalan pengerusi YB Said Ibrahim, YB Mas dan rakan-rakan anti rasuah saya yang duduk atas pentas dan juga dekat sini, dan salam sejahtera kepada pihak media juga. Saya dalam masa beberapa minit akan cuba memberi pembentangan tentang Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Memang kita sudah ada satu Akta Perlindungan Pemberi Maklumat, tetapi ramai di antara kami tahu bahawa akta itu tidak memberi perlindungan secara serius kepada pemberi maklumat. Tadi Dr. Terence sudah pun memberi satu contoh di mana MACC juga yang mengheret pemberi maklumat kepada situasi yang agak aneh, defamation suit ya, yang dibawa kepada mahkamah. Kita ada ramai lagi contoh di mana whistleblower ataupun pemberi maklumat ni diheret ke mahkamah, dikecam dan ada banyak intimidasi yang berlaku. So apa yang sepatutnya kita cuba laksanakan dalam pindaan ini adalah kita cuba nak bertukar, nak cuba mengubah secara komprehensif budaya anti rasuah kita supaya kita boleh memperkasakan suara rakyat, kita boleh cuba memperkasakan senario ataupun landscape di mana tidak ada lagi isu macam ragu-ragu ataupun tidak ada isu di mana kita terpaksa memberi maklumat hanya kepada pihak berkuasa. That you can, secara satu pindaan yang sangat penting itu adalah mewujudkan ruang yang lebih besar untuk mekanisme aduan dalaman.
Itu adalah satu perubahan yang sangat penting. So mekanisme aduan dalaman bermakna mungkin ada ruang di tempat kerja di mana kita boleh memberi maklumat kepada satu badan ataupun satu mekanisme yang wujud di tempat tersebut, dan kalau ada elemen-elemen rasuah, dan MACC akan terpaksa untuk memberi perhatian kepada aduan tersebut. Kalau ada aspek-aspek kriminal, polis akan masuk. So, apa peruntukan berhubungan perpindahan kepada perlindungan adalah untuk meluaskan agensi-agensi kerajaan, termasuk immigration, customs dan lain-lain badan berkuasa, untuk cuba memberi ruang kepada pemberi maklumat untuk memberi maklumat secara bertanggungjawab. Kalau maklumat itu adalah untuk merosakkan imej dan sebagainya, kita ada undang-undang lain yang boleh digunakan. Tetapi pemberi maklumat ini perlu diberi perlindungan dalam semua peringkat. And the most important yang saya akan kata ni adalah untuk melupuskan the fear factor. Itu kita perlu untuk melaksanakan reformasi secara menyeluruh, bukan saja pindaan kepada Akta Pemberi Maklumat. Yang lain dalam mencadangkan penubuhan, seperti YB Azalina telah pun memberi satu jawapan yang komprehensif, adalah untuk memperincikan dan memperjelaskan Seksyen 6, di mana pendedahan kelakuan tidak wajar itu perlu diperluaskan, memperincikan peruntukan Seksyen 11 berhubung pembatalan perlindungan. Buat masa sekarang, pembatalan itu adalah tanggungjawab itu adalah kepada pihak berkuasa. So ini adalah satu amendment yang cukup penting, memperkukuhkan satu agensi berpusat yang bertanggungjawab untuk menyelaraskan akta dan memberi perlindungan kepada pemberi maklumat. Ini adalah di antara pindaan yang telah pun banyak dibincangkan melalui satu task force. Task force itu adalah task force kerajaan yang dilaksanakan oleh pihak Menteri Undang-Undang. Kami sebagai pihak NGO telah pun dijemput untuk memberi feedback. Tetapi dalam mesej yang sebagai penutup kepada pembintangan saya hari ini adalah akta ini telah pun sudah lama kita cuba naik kepada Parlimen dan kepada pihak berkuasa supaya akta ini diberi prioriti. Tetapi malangnya akta ini dalam masa 2, 3, 4 tahun yang lalu telah pun delay, telah pun tak ada sebab yang dibagi tahu kepada kita ataupun kepada media ataupun kepada ahli parlimen yang lain kenapa tidak ada prioriti yang diberi kepada pemberi maklumat. So dalam semua reformasi institusi, kita kena ingat yang paling penting, kita kena pulangkan hak kepada rakyat. The most important is to give protection to a whistleblower. Terima kasih. Puan Cynthia, saya kira itu memberikan kita kefahaman bahawa undang-undang itu, Akta Perlindungan Pemberi Maklumat, adalah untuk melindungi kita. Bila kita nampak salah guna kuasa, bila kita melaporkan hal tersebut kepada pihak berkuasa, kita dilindungi, bukan malah kemudian didakwa. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga panelis yang mewakili panel pakar rujuk, Encik Tharma Pillai dan juga Dr. Terence dan juga Puan Cynthia. Selepas ini kita akan ada satu special guest, tetamu istimewa yang akan menyampaikan sedikit ucapan. Sebelum itu, tadi kita lihat ketiga-tiga panel pakar kita menyatakan bahawa harapan mereka adalah perkara ini mestilah dibawa ke Parlimen sesegera mungkin dan diluruskan. Jadi tentunya kita perlu berikan sebelah mikrofon kepada timbalan pengurusi dan juga pengurusi untuk memberikan ulasan dan komen mereka, mungkin juga komitmen
bagaimana hal ini nanti kita akan dapat lihat direalisasikan, tidak lagi tertampung. Silakan bagi Mas yang pertama sebagai Timbalan Malaysia. Okey, kita melihat bahawa apa yang kita lakukan ini adalah sebahagian daripada usaha. Dan setiap reformasi yang ingin kita lakukan itu harus disertai dengan kesungguhan, komitmen dan juga usaha serta pemahaman daripada semua pihak. Dan ia harus berjalan seiringan. Barulah kita akan dapat capai apa juga matlamat dan juga hala tujuannya. Sama ada kita pembangkang, sama ada kita pihak kerajaan, sama ada kita daripada pihak pelajar ataupun aktivis NGO dan juga pelbagai latar belakang. Yang paling penting adalah tugas kita bersama. Tugas kita bersama untuk memberikan kesedaran, terutama sekali kepada pengundi-pengundi sekalian, apakah usaha yang kita ingin jalankan untuk mendapat usaha itu dapat dicapai demi memerangi rasuah yang mana ianya adalah merupakan tujuan utama kita. Dan pastinya ini adalah sebagai salah satu caranya. Dan harapan ini pastinya memanglah kita tak dapat nak settle semua, kita tak dapat nak reform semua, tetapi sebagaimana saya setuju dengan Profesor Dr. Terence tadi, yang mana penting itu yang harus kita lihat dan harus kita beri keutamaan. Barulah strategi itu mengena dan perkara itu dapat kita capai. Dan bagi pihak kami di Blok Pembangkang dan menjadi iltizam untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat, untuk menjadikan kita punya negara kita ini adalah negara yang selamat, yang makmur, dan yang terbaik itu akan kami lakukan di Blok Pembangkang walaupun dengan cara kami sendiri. Dan perkara-perkara ini yang menjadi iltizam untuk kami bersama dengan pihak KRTPDM, insyaAllah. Terima kasih. Seterusnya saya persilakan bagi Syed Ibrahim sebagai pengerusi Kumpulan Lintas Parti Parlimen Malaysia Integrity Governance dan Anti-Rasuah untuk memberikan ulasan dan pandangan beliau. Silakan. Terima kasih Saudara Azlan, Bapak Datuk Mas Mehdi dan rakan-rakan sekalian. Saya dah dengar tadi daripada rakan-rakan yang lain dan kami rasa amat tertekan sebagai wakil rakyat. Dan saya percaya ini perkara natural, biasa. Dan kalau kami tak ada apa-apa perasaan, ini bermakna kita gagal lah. Tapi dengan adanya perasaan dan rasa tekanan tersebut, maka saya rasa itu perkara yang kita ambil baik dan positif. Dan kalau kita lihat dan kita fahami, sebagai wakil rakyat pembuat dasar, orang-orang yang lebih lama dalam politik, mereka akan faham bahawa sebenarnya kita perlu pragmatik dalam tindakan kita. Kita tidak boleh terlalu retorik, kita tidak boleh juga terlalu unrealistic, idealistik, tapi kita juga tidak boleh sampai apa-apa pun tak jadi. Bermakna kita mesti ada satu proses yang betul, yang baik, supaya perkara itu akhirnya bukan sahaja di peringkat dasar, undang-undang, tapi juga boleh terlaksana di peringkat peruntukan-peruntukan undang-undang, sehinggalah kepada budaya yang timbul daripada apa yang telah kita laksanakan. Sebab bila kita lihat secara meluas, semua perkara ini dianya terkait antara satu sama lain. Baik dari segi pemberi akta pemberi maklumat, perlindungan pemberi maklumat, reformasi SPRM, reformasi parlimen atau pendanaan politik, yang sebenarnya semuanya adalah terkait antara satu sama lain. Dan saya nak sebutkan di sini, apabila terkait antara satu sama lain ini, kita kena fahami dan juga sedari ada prinsip-prinsip dasar yang tidak akan berubah selama-lamanya sebenarnya. Apa dia antara prinsip-prinsip dasar ini? Yang pertama ialah ketelusan. Ketelusan ni bunyinya mudah, telus. Tidak. Sebenarnya dia ada elemen-elemen ketelusan yang ada. Bagaimana proses pelantikan Ketua Pesuruhjaya SPRM, Ketua Pesuruhjaya SPR dan juga yang lain-lain? Apakah proses itu berlaku dengan telus, dengan jelas? Sebab apabila ada perkara yang perlu disorong, ada perkara-perkara yang tidak dapat didedahkan, benar, mungkin ada atas dasar keselamatan, tetapi terlalu banyak yang tersimpan ataupun tersorok, ianya boleh membuka ruang-ruang penyelewengan. Perkara yang kedua, dasar yang kedua, ialah yang terkait dengan sikap ataupun sifat keadilan, justice.
satu perkara yang sakral, satu perkara yang keramat. Tetapi justice berlaku kerana adanya keterusan dan mesti adanya berlakunya komitmen tekad politik untuk ianya terlaksana. Justice is not just delayed, justice is just not by lips, tetapi justice is being done and seen to be done. Jadi ini perkara dasar yang kedua. Perkara dasar yang ketiga ialah kebebasan, independent, related, terkait dengan keterusan, terkait dengan keadilan, kebebasan. Apabila ada sifat ataupun sikap rasa takut, pilih kasih kerana adanya kurang kebebasan, disitulah kegagalan kita dalam konteks governance, integrity dan juga anti rasuah. Sebab itu saya beri komitmen kepada semua sekalian. Dan saya dengar tadi daripada Timbalan Pengurusi, daripada pembangkang, saya mewakili daripada ahli parlimen, wakil rakyat kerajaan. Dalam hal ini saya nampak kita ada satu laluan yang sangat baik untuk buat perubahan yang mendasar. Komitmen itu jelas telah dibuktikan, saya sebutkan pada awal tadi, oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri. Sekarang we need to make sure that it can happen, dan insya-Allah kita bekerjasama. Kita cari jalan. Dalam parlimen bukan sahaja ada kumpulan retas parti, tetapi ada jawatan kuasa pilihan khas, select committee, yang ada pengkhususan berkenaan dengan hak asasi dan juga penyelewengan ataupun rasuah. Jadi ianya juga boleh berperanan baik untuk memastikan apa yang telah pun disebutkan tadi oleh Saudara Tama, Dr. Terence dan juga Puan Sitiah berkenaan dengan perkara-perkara perundangan itu dapat direalisasikan. Saya penuh yakin, sebab kalau misalnya perkara ini didokongi daripada peringkat tertinggi, maknanya Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, baik jemaah-jemaah menteri dan juga wakil-wakil rakyat, didokongi pula dan dibangkitkan suara rakyat, dah tentu ianya mesti didengari. Soalnya sekarang bila? Itu saja. The question is when. Kalau kata Dr. Terence, besok. Esok juga kita nak laksanakan. There are things we should can do tomorrow. Akta Perlindungan Pemberi Maklumat is already on the table. Saya dah dengar perkara ini dan akan dibentangkan dalam sidang parlimen akan datang. Tapi ada lagi yang lain. Berkenaan dengan ombudsman juga akan dibentangkan dalam parlimen. Maknanya perkara ini sedang berjalan, tetapi ianya memerlukan satu dorongan, motivasi dan juga gerakan supaya ianya menjadikan satu yang kenyataan. Jadi saya ucapkan terima kasih pada semua rakan-rakan dan saya harap ini akan menjadi satu perkara yang bersejarah dalam negara kita. Kumpulan retas parti pula yang membuat perubahan besar, bukan jemaah menteri. Tapi insyaAllah kita ikut proses yang betul dan juga saluran yang betul, dan kita harap perubahan itu akan berlaku pada masa yang terdekat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Ibrahim. Saya kira itu memberikan indikasi jelas bahawa perubahan sudah betul-betul hampir berada dekat dengan kita. Selepas ini ada satu speaker lagi, seorang lagi speaker, satu session lagi. Sebelum itu seperti yang saya janjikan, tuan-tuan puan-puan yang hadir dan juga menonton kita secara langsung di semua platform online, bersama dengan kita seorang tetamu istimewa yang mana pernah berkhidmat sebagai mantan Menteri Kabinet di bawah 3 Perdana Menteri. Orang muda mungkin sebut 3 Perdana Menteri, bayangkan setahun dulu. Ini dulu bila sebut 3 Perdana Menteri 20 tahun macam. Baik, saya tidak ingin melengahkan masa. Saya persilakan Tan Sri Datuk Sri Dr. Syed Hamid Albar untuk memberikan sedikit ucapan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang terhormati, yang berhormat Tuan Syed Ibrahim, Ahli Parlimen Lembaga Ledang, Yang berhormat Mas Datuk Besar Nur Hayati dan seterusnya, pakar-pakar dan para hadirin sekalian. Saya nak bercakap ni setelah saya menghazam, mendengar dan menghayati janji-janji yang telah diberikan oleh ahli-ahli yang berhormat kita. Kita mengucapkan Alhamdulillah. Kita kena mulakan dengan Alhamdulillah. Pasal pertama kali saya pernah jadi ahli parlimen, pernah jadi menteri, saya tengok ada kesungguhan, at least daripada kata-kata ada kesungguhan, dan kita telah
menggerak ke arah partisipatif demokrasi dengan penubuhan merentas parti. Tak ada parti pembangkang ada, kita ada kerajaan ada, kita ada pakar daripada kumpulan pakar NGO, dan kita melihat dari sini apa yang telah diaturkan. Alhamdulillah, semuanya telah diatur dan diberitahu. Kita dah dapat satu persatu apa yang kita nak buat. Now, yang paling mustahil sekali ialah let us walk the talk. Mereka ada tanggungjawab sebagai ahli parlimen, dan Yang Berhormat Tuan Syed qualified very nicely. Kata kita kena practical, kita kena tentukan ada benda yang kita nak buat, ada sejarahnya dan legacy yang perlu diikuti. Tapi yang paling pentingnya ialah, saya fikir masa untuk perubahan dalam satu masyarakat atau Malaysia Madani ini yang berasaskan kepada 6 core punya values, masanya sudah tiba, dan rakyat akan menilai kita berasaskan janji-janji kita. Dan saya mengucapkan tahniah kepada rasuah buster, kepada pihak SINA yang telah menggerakkan, kepada parlimen yang bersetuju untuk menubuhkan kumpulan ini. Ini adalah satu perkembangan yang baru. Mari kita beri sokongan yang sepenuhnya kepada mereka. Terima kasih. Saya diucapkan Perdana Menteri di atas ucapan yang begitu menyentuh hati, heartwarming. Terima kasih diucapkan kepada beliau. Dan seterusnya, speaker kita yang terakhir. Kita mungkin biasa dengar Mr. Ghostbuster yang menghalau hantu, tapi kita ada Mr. Rasuah Busters yang menghalau hantu-hantu rasuah dengan usaha yang di luar kotak. Jadi sebagai seorang yang committed dan bersama sejak hari yang terawal Rasuah Busters ini ditubuhkan, saya menjemput Yang Bahagia Ketua Pasukan Rasuah Busters, Datuk Usamaddin Yaakob, untuk menyampaikan ucapan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebenarnya saya agak terharu kerana ini merupakan hari yang amat bersejarah. Seperti apa yang Tan Sri sebut tadi, ini merupakan satu shift ataupun satu peningkatan kepada perjuangan anti rasuah yang selama ini kebanyakan orang menganggap ini sebagai atau mengambil ini sebagai skeptical, secara sinis lah, cakap aja tak boleh buat apa. First, bagi saya lah, ini adalah pertama kali dalam sejarah di mana rakyat, NGO, ahli parlimen, media, ahli-ahli politik dan masyarakat sivil bergabung dalam satu usaha untuk membasmikan rasuah. Dan kali ini penubuhan kumpulan rentas parti ini adalah sebuah sejarah, kerana ianya adalah satu legal entity yang ditubuhkan oleh parlimen untuk melaksanakan apa yang kita usahakan selama ini. Jadi kalau kita fail juga kali ini, kita harus lupakanlah. So maknanya kita mesti bergabung. Ini rentas parti aja, dia mesti rentas agama, rentas bangsa, rentas apa sekalipun, kita mesti ada kesungguhan. Bukan saja political will, tapi political will to do. Kan? Pasal will saja tak jadi juga. Niat nak sembahyang tapi tak solat, sama juga. Kan? Pahala dapat niat tapi tak, dosa kerana tak sembahyang. Jadi ini mesej yang kita nak sampaikan adalah, kali ini Allah permudahkan kita dapat semua tu. Tak ada dalam sejarah media begitu ramai. Ada RTM, ada media, ada Astro, ada media Prima, ada Sinar, dan ada semua media bergabung
dalam gerakan. Semenjak kita tubuhkan rasuah Busters 2 tahun setengah ni, tak 590 NGO bergabung. Dan sekarang walaupun kita ramai orang kata kenapa rasuah Busters senyap awal-awal, sebenarnya kita bergerak pada level yang lain. Dan hari ini adalah satu bukti yang sebuah organisasi yang legal untuk memastikan rasuah ini dihapuskan di negara ini tertubuh. Cuma sekarang entiti itu dah ada. Jadi bagaimana? Jadi sekarang kita tengok dalam kumpulannya ada 16 ahli parlimen. Jadi seruan saya kepada semua ahli parlimen yang lain, bagaimana anda mau dikenal? Kan? So kita berharap dalam PRU parlimen yang ini, kita ada masa 4 tahun setengah lagi, kita lakukan sesuatu yang sungguh-sungguh. Lakukan sesuatu yang sungguh-sungguh untuk buat segala reformasi yang perlu untuk memerangi rasuah. Jadi rakyat juga harus bersedia untuk bangkit memerangi rasuah, kerana kalau kita sendiri pun menerima rasuah, kita expect orang lain tak boleh terima rasuah. Jadi maknanya kita sendiri pun kena tolak rasuah. Jadi sebenarnya memang saya telah kabut sikit hari ini. Memang saya rasa terharu, kerana 2 tahun setengah kita berusaha, akhirnya ini hari. Dan saya memang touch bila Tan Sri, pasal selama ini setiap kali Tan Sri bercakap dengan kami, Tan Sri amat skeptikal, ini tidak menjadi, tidak akan menjadi. Tapi tadi dalam speech dia memberi satu harapan baru, satu harapan baru bagi kita. Jadi kita berharap semua kita yang ada di sini dan menonton ada satu iktizam, satu sama-sama. Maknanya kita semasa hidup kita ini, kita dapat merubah satu benda yang sudah berada dalam sistem masyarakat kita selama lebih 50 tahun ini. Kita yang boleh ubah. Dan harapan kita dan ahli parlimen, dia bukan sebenarnya yang berhormat, dia adalah lawmakers. Mana sepatut nama dia sebetulnya adalah yang mengubal undang-undang. Dan untuk menghapuskan rasuah, kita perlu undang-undang yang ketat. Kita perlu ada pelaksanaan ketat, dan kita perlu ada sistem yang bagus, dan juga kita ada rakyat yang di hatinya menolak rasuah. Itu saja. Jadi harapan kami kepada seluruh ahli parlimen, bila bersidang ni sekurang-kurang 3 yang kami sebutkan tadi, bincangkan dan luluskan, kerana NGO dah buat research banyak. Dan macam Puan Cynthia cakap, dah banyak kali kita ada engagement, cuma tak ada kesungguhan untuk menjadikan dia undang-undang. Jadikanlah dia undang-undang. Dan sebagai anda dikenal sebagai orang yang bergubal undang-undang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan kepada Tuan Mudir ucapan beliau tadi. Saya kira itu memberikan kita semua semangat dan iktizam untuk terus bersama dengan agenda untuk meningkatkan integriti governance dan juga segala usaha-usaha anti rasuah di Malaysia. Dan itu memberikan kita rasa bangga sebagai sebuah warga negara yang memiliki standard moral dan governance yang tinggi, insyaAllah. Jadi saya tidak mahu lagi melengahkan masa. Demikian tadi kita melihat satu perhimpunan, satu program yang menghimpunkan YB yang berhormat, sekarang yang bekerja, insyaAllah. Dan kita dapat lihat juga bukan hanya yang ada di pentas-pentas, juga kita ada ahli-ahli politik yang berada bersama dengan kita sebagai hadirin, dan juga pakar-pakar yang telah mengukakan pandangan-pandangan mereka. Dan kita tidak sepatutnya hanya berhenti di sini dan kemudian kita tunggu program yang seterusnya. Tentu kita semua balik, ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan di dalam kapasiti masing-masing, terutamanya adik-adik mahasiswa, rakan-rakan belia bahawa negara ini adalah masa depan kita semua bersama. Jadi selepas ini kita akan sidang media masa kurang 10 minit. Jadi kepada rakan-rakan saudara-saudari yang ada soalan, ada lontaran idea yang berada di Dewan maupun yang menonton secara langsung di semua platform online, boleh kemukakan soalan-soalan anda.
dalam kurang 10 minit kita akan ada sidang media dan soalan-soalan itu akan diajukan kepada kesemua panelis yang berada di atas pentas. Sekian, segala yang baik itu daripada Allah SWT, kekurangan itu daripada kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf. Semoga perhimpunan ini dapat membuahkan manfaat dan juga usaha-usaha yang lebih besar dan lebih berimpak tinggi pada masa akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, jumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita berada di segmen yang terakhir untuk program kita pada pagi ini, kumpulan rentas Parti Parlimen Malaysia Integrity Governance dan Anti Rasuah, dan ini merupakan sidang media dan saya membuka ruang ini untuk pertanyaan diajukan oleh pihak media, rakan-rakan saudara-saudari yang hadir pada pagi ini dan juga kepada sahabat-sahabat mahasiswa yang turut bersama dengan kita pada program hari ini. Anda boleh datang ke mic yang disediakan di hadapan di tengah ruang sidang media ini, nyatakan nama anda, yang kedua media ataupun institusi yang anda wakili, dan nyatakan soalan anda dengan jelas, ringkas dan ditujukan kepada salah seorang panelis yang berada di hadapan. Jadi saya membuka ruang ini kepada mereka yang ada soalan boleh mengambil tempat dan bersedia, dan saya persilakan soalan yang pertama. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. I'm from Wartawan from Malaysian London. I just very briefly then post the questions. Okay. Malaysia has lost 4.5 trillion in the past 26 years because of corruption. We would have been a rich country if not we lose our health to corruption. So the situation is getting serious. Okay. And Karma Pillai was quoting, demokrasi adalah jiwa rakyat, nadi rakyat. Tapi pengasingan kuasa itu masih menjadi satu kata tanya. Okay. Dr. Karen has come out with a very clarion call. The MNC should be under the jurisdiction of Parliament. The two previous Prime Ministers have assured that this thing will be done. But so now the current Prime Minister has to take up this duty. That's okay. Okay, Puan Cynthia she has stated that kita kena merumuskan sheer factor, something regarding the whistleblower. Okay, that's all good. So our ex-Minister of Study, Sri Syed Jabbar, let us walk the talk. Kita kena practice what we say. And Dato' Hisham Bin, our bureau fighter against corruption, was telling this kumpulan rentas will be a very legal entity, something like that. So, what our question is, what are the obstacles and faced by the kumpulan rentas or challenges to India task? Soalan kepada Dato' Usam. Yes. YB is the pengurusi. YB side is the best. Alright, sementara kita menanti YB saya menjawab, yang ada soalan boleh silakan. Terima kasih kepada saudara Faisal daripada Malaysia Tamban. Yes, thank you. Very good observation, pemerhatian yang baik dan pandangan dan soalan tadi. Jadi kita sebut tentang cabaran. Saya percaya sebenarnya ia tidak lain dan tidak bukan ialah pelaksanaan. Dan saya tak mau ulang apa yang telah pun dinyatakan oleh ramai rakan-rakan pimpinan dan lain-lain. Kita tahu banyak perkara ini, as you said, rasuah sudah pun membelenggu negara selama puluhan tahun. Kita juga tahu kerugian yang besar akibat daripada rasuah. Jadi cabaran kita sekarang ini ialah untuk pastikan kita boleh laksanakan apa yang dikatakan, kotakan apa yang dikatakan. Dalam pelaksanaan ini saya rasa cabarannya juga ada. Maksudnya dia bukan hanya dalam konteks kefahaman, itu pun satu cabaran, tetapi dalam konteks membuat pindaan kepada perundangan.
membuat pindaan kepada prosedur, kemudian pembudayaan dari segi pelaksanaan itu. Maksudnya bila dah dilaksanakan pindaan, kemudian dah dilaksanakan peraturan pindaan-peraturan, kita nak budayakan dia, dan akhirnya mesti ada enforcement, mesti ada penguasaan supaya ianya dapat dilaksanakan secara berterusan, secara sustainable, secara lestari. Because saya pun sebenarnya bukan fikir maknanya kita boleh laksanakan ini dengan mudah. Tidak mudah. Dan kita juga nak pastikan supaya ia berterusan, bukan hanya disembus angin. Sekali angin lalu, sekali jalan, lepas tu habis. Tapi dia mesti berterusan. Jadi our challenge is execution dan sustainability. Okay, next question. Saya buka ke soalan seterusnya. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi nama saya Adam Nika Irfan bin Azilah dari Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, UPNM. Okay, jadi saya ada satu soalan. Okey, tadi seperti yang saya dah rakan-rakan dengar, jadi kumpulan rentas Parti Parlimen Malaysia ni antaranya melibatkan mahasiswa, betul? Okey, jadi seperti yang kita tahu, mahasiswa ni kan terdiri daripada golongan muda, dan kami golongan muda ni kadang-kadang orang kata terpengaruh dengan TikTok, Facebook, Instagram. Okay. Jadi kami macam terpengaruh dengan media-media ni. Jadi bila kami terpengaruh dengan media ni, kadang ada kami terpengaruh dengan benda baik, ada yang benda buruk. Gitu. Jadi soalan dari saya, bagi rakan-rakan, jadi bagaimanakah kami para mahasiswa ni nak membantu dari segi menyuarakan pendapat ataupun membantu untuk bersama-sama membantu rasuah ni, baik kami yang masih generasi muda ni, untuk menyokong kumpulan rentas Parti Parlimen Malaysia. Okey, sekian. Soalan itu juga. Saya tujukan kepada YB. YB Mas. Follower. Terima kasih Adam di atas soalan. Saya ucapkan syabas tahniah Adam berani bertanyakan soalan, dan soalan itu juga cukup baik dan menjadi seorang pelajar, dan saya juga melihat keseruan Adam untuk bersama-sama dalam usaha untuk kita memerangi gejala rasuah ini. Dan saya juga dulu pernah menjadi pelajar di IPT dan of course menjadi pemimpin belia, dan saya faham bagaimana menjadi orang muda ini sebagai mana yang telah dinyatakan oleh Adam, memang tidak lari. Maksudnya kita mudah dipengaruhi sama ada benda baik ataupun benda buruk. Tetapi saya yakin dan percaya dengan pendedahan, hari ini pun Adam dapat dan juga kawan-kawan dapat satu pendedahan yang baik yang diusahakan oleh pihak Sinar Harian dan juga Rasuah Basters untuk memberikan pendedahan, pemahaman yang jelas kepada usaha yang dilakukan oleh pihak KRPPM ini. Dan sebab itulah peluang yang diberikan oleh KRPPM ini untuk pelajar-pelajar juga untuk bersama dan juga mengambil partisipasi sebagaimana yang ada pada hari ini. Dan juga sebenarnya it is not satu berakhir di sini saja, tetapi sebenarnya banyak lagi perkara ataupun program-program yang akan kita aturkan. Dan sebab itulah pemahaman itu ianya hanya bukan datang sekali, tetapi ianya berterusan. That's why kita sebagai seorang pelajar, seorang belia harus maksudnya bijak untuk pick up apa yang kita baca, apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Dan saya yakin dan percaya hari ini anak muda Malaysia tidak maksudnya tidak sembrono ataupun tidak bodoh untuk memilih apa yang mereka ingin dengar dan juga mereka ingin dapatkan pemahaman di luar. Tetapi dengan adanya engagement berterusan, bukan hanya dari segi parti politik, bukan hanya daripada NGO aktivis dan sebagainya, tetapi juga dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh pelbagai pihak untuk kita sama-sama menerangkan bahawa bagaimana negara ini boleh jatuh, bagaimana negara ini boleh hancur dengan gejala rasuah yang tidak perlu. Jadi peranan ini sebenarnya penting untuk orang muda, dan suara anak muda ini sebenarnya suara yang cukup besar. Dan saya nak Adam dan juga kawan-kawan untuk memainkan peranan supaya memberikan tekanan, terutama sekali untuk kami orang politik,
supaya kita tidak tidak terpesong ataupun kita tidak lari daripada landasannya. Terima kasih. Adam. Baik, sebelum soalan seterusnya, Puan Raiti, CEO dan juga DC. Okey, anak anda Adam. Okey, makcik sangat-sangat rasa teruja dengan soalan berkenaan, kerana sebenarnya walaupun tidak ada orang kata direct penglibatan untuk bersama dengan ahli-ahli parlimen buat pada masa ini, tetapi penglibatan mereka ahli parlimen ni kita mungkin bawa kepada anak-anak. Kerana macam kita lihat bahawa ada ramai yang dah boleh mengundi kan. Okey. Semua Abang Tarma ni daripada undi 18 adalah antara yang mengusahakan supaya suara anak muda untuk mencorakkan masa depan ini berlangsung. Jadi penglibatan tu pun kena banyak. Dan berkenaan tentang pilihan, ya, pilihan yang ada di tangan untuk melihat apa yang ada dalam social media. Kerana itu kita adakan sidang media begini. Kerana apabila sampai pilihan masa untuk memilih, anak-anak bukan sekadar pilih, tetapi you have an informed choice. Ya, literasi politik itu telah disampaikan, dan kebersamaan ini insya-Allah amal pun ada daripada UPNM hari ini. Tahniah UPNM kan membawa sahabat-sahabat untuk memahami sistem demokrasi di negara kita. Dan selepas daripada ini kita boleh terus bersama Rasuah Busters. Ya, terus bersama Rasuah Busters, terus bersama rakan gabungan kita, sama ada di dalam universiti ataupun bersama dengan ahli parlimen sendiri. Kita duduk dan kita akan dengar bagaimana anak muda nak mencorak masa depan mereka. Apa kata YB Said pula? Masing-masing lah. Ya, saya nak rujuk satu je. Saya nak rujuk kepada pilihan raya Thailand yang telah pun selesai. Ini pilihan raya Thailand ni adalah golongan muda lawan golongan tua. Dan golongan muda menang. Ya, pimpinan dua parti yang menang ni, seorang berumur 42 tahun, seorang berumur 39 tahun. Dan bakal jadi Perdana Menteri mungkin dan akan datang. Jadi ini golongan Gen Z, generasi Z yang sedang buat perubahan besar di Thailand. Kita juga di Malaysia sebenarnya berlaku perkara yang sama. Orang muda sekarang ni sedang mengarus perdanakan perubahan. Jadi memang jangan diambil mudah, dan saya setuju sangat-sangat bahawa kita kena libatkan mahasiswa dan anak-anak muda dalam proses perubahan untuk juga berkeras rasuah. Baik, terima kasih Pak Bisik. Ada lagi yang ingin menambah? Tidak ada? Alright, saya silakan. Terima kasih. Adam, soalan yang cukup mahal disambut 3. Silakan, soalan yang seterusnya. Silakan. Nama? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Junaid dari Akhbar Desa. Saya ada beberapa soalan. Seperti yang kita bincang sebentar tadi, especially from Dr. Darren Sisau, mengenai pelanjutan kontrak Tan Sri Azam Baki. Jadi di sini saya nak minta mungkin apakah pendirian kumpulan rentas ini terhadap keputusan untuk melanjutkan kontrak tersebut, dan sekiranya perkara serupa berulang di masa depan, apakah sebenarnya peranan kumpulan rentas boleh dilakukan untuk elakkan perkara yang sama berulang. Dan lagi satu, boleh tak saya confirmkan adakah ketiga-tiga cadangan reformasi yang dibentangkan tu akan yang dicadangkan tadi akan dibentangkan dalam sesi parlimen yang datang? Kepada YB saya. Terima kasih. Pertama tentang pelanjutan kontrak Ketua Pesuruhjaya SPRM Syed Azam Baki. Saya rasa reaksi yang kita dengar daripada kalangan terutamanya badan-badan kerajaan dan Dr. Terence sendiri agak keras ya sebenarnya menentang perkara ini, dan image dan juga persepsi kepada seorang pemimpin sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM ini penting dalam konteks seluruh perubahan yang kita nak buat. Bermakna dia mesti bersih, dia mesti tak tercemar integriti dan tidak ada isu-isu yang bersangkutan. Jadi saya faham apabila timbul perkara ini, pertama yang disebutkan ialah ada dakwaan, ada skandal dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu ia yang agak ditentang. Saya melihat ini, dan ini kita tak bincangkan sebenarnya di peringkat kumpulan rentas parti, tetapi pada pandangan peribadi saya ada proses yang perlu berlaku untuk ini perubahan ini dilaksanakan. Saya percaya ada masa tempoh yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan
termasuk Perdana Menteri sendiri. Beliau mungkin kata betul kena lanjutkan kerana dia ada berprestasi. Itu yang saya dengar juga daripada Muhammad Perdana Menteri. Jadi apakah itu baik, tidak, saya rasa kena telan. Tapi akhirnya kita pastikan supaya proses pelantikan ini pada masa akan datang mesti telus dan diberikan kriteria yang jelas supaya tidak timbul persepsi yang kurang baik, terutamanya kepada orang nombor 1 dalam SPRM. Berkenaan dengan yang kedua tadi, tiga perkara reformasi yang telah pun disebutkan oleh rakan-rakan. Pertama ialah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat. Itu memang akan dibentangkan di Parlimen sidang ini. Sidang akan datang bermula 22 Mei ini. Yang kedua ialah berkenaan dengan pemisahan kuasa Wang Negara dan juga Pendakwa Raya. Saya baca berita, ni pun boleh baca dalam berita juga, bahawa Menteri Datuk Seri Azalina telah sebutkan untuk mendapatkan terlebih dahulu laporan daripada Royal Inquiry, RCI, berkenaan dengan pemisahan kuasa ini. Sebab sebelum ni ada telah pun ditubuhkan satu RCI yang berkaitan dengan pemisahan kuasa antara Pendakwa Raya dan Pegawai Negara. Tapi kita pun tak dengar sangat tentang laporan tersebut. Jadi itu tindakan yang diambil oleh Menteri. Tapi itu saya percaya prosesnya. Tetapi pada masa sama kita tak mahu itu menjadi penghalang untuk perkara ini ditangguhkan ataupun dilewatkan. Kita bimbang ini menjadi delay taktik sahaja. Saya sebut ni saya sebagai wakil kerajaan juga. Tapi saya rasa penting perkara ini difahami dan disampaikan kepada Dewan Rakyat dan juga kepada rakyat seluruhnya. Apa prosesnya dan bila ini boleh dilaksanakan. Memang ada peraturan-peraturannya dan kami bincangkan juga di peringkat kumpulan lintas parti. Apabila kita buat misalnya pemisahan kuasa, apa tanggungjawab Pegawai Negara, apa tanggungjawab Pendakwa Raya, apa provisions of the law yang boleh disandarkan untuk Pegawai Negara dan juga untuk Pendakwa Raya. So it must be spelled, mesti dijelaskan dengan baik supaya tidak ada berlaku loophole ataupun berlaku masalah kemudian. Jadi perkara itu mesti diselesaikan terlebih dahulu. Berkenaan dengan MACC reform, saya rasa ini perkara yang saya setuju bahawa ia mudah patutnya untuk dilaksanakan. There are certain clauses only, beberapa clause dalam Akta SPRM yang sebenarnya boleh dilaksanakan. Waktu ini yang telah pun dilaksanakan cuma ialah untuk menggabungkan GIACC dahulunya ke dalam SPRM, diserapkan ke dalam SPRM sebagai badan perancangan governance nasional, iaitu yang dah disebutkan. Jadi mungkin itu memudahkan dari segi SPRM sebagai badan ada power untuk melaksanakan perubahan. Tetapi masih lagi isu-isu yang berkenaan dengan governance, reporting, pelaporan mereka itu kepada siapa. Bahawa waktu ini masih kepada kerajaan sebagai eksekutif, tapi bukan kepada Parlimen. Yang ini saya percaya boleh dilakukan dan saya juga harap nampak ianya awal-awal, mungkin bacaan pertama pada sidang Parlimen yang akan datang. Terima kasih. Ada jawapan tambahan? Silakan. I would like to respond to your question. I want to preface my comments by saying this. I support wholeheartedly the endeavor by the Prime Minister, Anwar Ibrahim, to eradicate corruption in this country. I want to also state that I am fully supportive of it, also in terms of trying to help him, as you can see here, in achieving this very important agenda. Having said that, I must say, I cannot accept the response made by the Prime Minister, his explanation or his response to the appointment of Azam Baki. He said that he's doing a good job. I'm afraid that it's not acceptable. I'm speaking in my personal capacity. It is not acceptable. I'm saying this because Azam Baki's credibility has long been in question. Azam Baki did not appear before Parliament to answer the allegations against him. Azam Baki silenced the whistleblower. She has been sued. She is silenced. No one is thinking about the whistleblower. And here today, we talked about protecting the whistleblower.
How can we inspire confidence in whistleblowers to come forth when those who come forth are the ones who are silenced, even sued in court? That is the reality of what we're dealing with here. And the Prime Minister should have thought about these things before he made this response. That the MECC chief is performing well. The other issue which I want to talk on, this is extremely important. We must ensure that the credibility of the MECC is beyond question. How can the institution be beyond question, its credibility be beyond question, when the MECC chief himself, his credibility is being questioned? It is imperative that the MECC must be seen to be independent. Why am I saying this? When the MECC has acted to bring to court politicians who have serious allegations of corruption against them, these politicians have said this is an act of selective prosecution. We don't want to hear that, and we will not hear that if MECC is truly independent. I am proposing today these changes so that the Prime Minister need not have to worry about these allegations of selective prosecution. He can leave it to an independent board. And that is why today what we are proposing is so important. And that is why it is so important to take over the appointment process of the MECC chief away from the office of the Prime Minister and put it in the office of the Parliamentary Select Committee. It must be done immediately if we are to act quickly to eradicate corruption, with no one saying this is selective prosecution or selective persecution. So I hope the Prime Minister will pay heed to what I just said, because it is part of the reform agenda that we have proposed here today. Realiti yang kita dapat pada hari ini adalah tempoh tersebut telah di-extend. Jadi pada pihak kami, kita memegang tekad yang telah diletakkan oleh Tan Sri untuk melakukan reformasi-reformasi berkenaan, dan kita benar-benar ingin lihat ianya berlaku dalam tempoh 1 tahun ini. Dan inilah yang kita akan lihat, bahawa memandangkan seiringan apa yang ditekadkan untuk dilaksanakan dalam 1 tahun, kita bawa apa yang dinyatakan oleh YB Said sebentar tadi dan yang dinyatakan oleh Dr. Terence, laksanakan apa yang perlu dilaksanakan dalam tempoh yang berkenaan. Soalan khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Chris, wartawan daripada Sinar Harian. Okey, untuk soalan pertama ni saya ajukan kepada YB Datuk Mas Emirati. Okay, YB, kita dah mendengar saranan ataupun cadangan utama reformasi tadi dalam sidang media perluan tu. Soalan saya, YB Datuk Mas Emirati sebagai ahli Parlimen Pembangkang yang juga merupakan setiausaha dalam kumpulan retas ni, bagaimana hendak memastikan cadangan itu bukan saja dibentangkan, tapi kita nak dia diteruskan sampai dibawa ke dalam proses dia berjaya dilaksanakan dalam sidang parlimen yang akan datang. Jadi kita tak naklah benda ni sekadar bermusim ataupun hangat ayam je. Jadi sebagai ahli parlimen pembangkang, apa peranan? Soalan yang kedua, untuk Datuk Sheikh YB Sheikh, saya nak tanya berkenaan dengan apakah perubahan yang segera akan diambil oleh perubahan ini untuk pastikan perubahan dalam penggal ini dapat dilaksanakan. Mungkin boleh jelaskan apa tindakan selaku. Terima kasih. Baik. Okey, terima kasih Chris di atas soalan, dan sebagaimana telah pun saya nyatakan tadi dan saya sebagai timbalan fungsi kepada KRPPM ini juga sebenarnya bertanggungjawab untuk membantu pengurusi dan seluruh pasukan untuk mencapai apakah matlamat dan juga misi di bawah KRPPM itu. Dan saya percaya sebagaimana yang telah pun dinyatakan oleh ramai pihak daripada kita ini bukan tugas yang mudah.
Datuk Syed sendiri selaku Usi dah nyatakan bahawa yang paling sukar the biggest challenges adalah dari segi pelaksanaannya. Tetapi kita dah macam Datuk Usam pun dah beritahu, kita dah maksudnya Rasuah Boston dah mula 2 tahun lebih untuk memberi pemahaman kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan hari ini dengan tertubuhnya KPM ni adalah sebenarnya satu kejayaan. Kita tak boleh nak buat satu perubahan secara total, mustahil. Tetapi dari sikit semasa ke semasa dengan memberikan pemahaman bukan saja kepada akal umbi, tetapi yang paling penting kepada ahli parlimen. Ahli parlimen itu yang paling penting sebab ahli parlimen yang nak bawakan suara dan juga implementasi di parlimen, dan engagement itu harus dimainkan oleh kumpulan ini bersama dengan contohnya dengan menteri di Datuk Sri Azalina dan juga kementerian yang terbabit. Jadi sebab itu macam saya dan juga apa yang dilakukan oleh KPM yang saya nak puji adalah pengagihan untuk setiap reform yang kita nak buat ni. Contoh macam saya dipertanggungjawabkan untuk MACC reform. Jadi saya akan bekerjasama rapat dengan Prof Terence dan ada juga sahabat-sahabat lain walaupun daripada pihak pembangkang juga kerajaan diberi tanggungjawab yang serupa untuk mereka handle. Jadi peranan yang dimainkan oleh setiap ahli parlimen yang berada di bawah KPM itu sangat penting dari segi engagement, dari segi pemahaman, dari segi sesi libat urus dengan pihak-pihak pengantarun yang lain untuk memastikan apa juga yang kita hasratkan itu akan tercapai. Same macam saya di bawah MACC reform. Jadi langkah pertama dengan saya berkunjung dan juga memberi maklumat kepada Tan Sri Azamati, itu satu. Dan yang keduanya sentiasa kita ada sesi perbincangan di dalam kumpulan way forward untuk apa yang perlu kita lakukan selepas ini. Jadi saya yakin dan percaya dengan kesungguhan, dengan iltizam dan juga saya kira strategi pun penting juga Datuk. How kita nak pastikan ianya dapat dilaksanakan itu juga penting. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Chris. Soalan tentang apa yang kita boleh buat sekarang dan apa yang sedang berlaku. Dia tadi pun kita dah sebut bahawa sebenarnya kita akan fokus kepada 8 sebenarnya 8 reformasi institusi dan legislatif. Maknanya ada 8 perkara besar. Pertama, pemisahan kuasa, peguam negara dan pendakwa raya. Kedua, kebebasan institusi kehakiman. Ketiga, reformasi SPRM. Keempat, reformasi parlimen. Kelima, mengubah undang-undang pendanaan politik. Keenam, mengubah undang-undang perolehan. Ketujuh, pindaan kepada Akta Perlindungan Pemberi Maklumat. Dan ke-8, pelaksanaan penuh Pelan Anti Rasuah Nasional. Hari ini kita dengar 3. Satu, berkenaan dengan pemisahan kuasa dakwa raya peguam negara. Kedua, berkenaan dengan reformasi SPRM. Dan ketiga, berkenaan dengan whistleblower ataupun Akta Perlindungan Pemberi Maklumat. Maksudnya kita percaya ini antara 3 yang utama, dan kita percaya ini boleh dilaksanakan dalam tempoh yang terdekat. Jadi bagi saya, kita akan melaksanakan ataupun cari jalan untuk bawa perkara ini kepada perhatian pihak yang berkenaan, sama ada kementerian, menteri, Dewan Rakyat. Sebagai ahli parlimen, kami semua juga bertanggungjawab untuk bawa perkara yang sama, ya, dan tidak mustahil sebab saya sebut pada awal tadi, beberapa perkara ini sudah pun ada di atas meja kerajaan sekarang, seperti Akta Perolehan Pemberi Maklumat, seperti Ombudsman yang ada kaitan juga sedikit sebanyak dengan reformasi SPRM. Dan Pelan Anti Rasuah Nasional ni pun saya tengok agak rigorous juga, mereka pun sedang penuhi supaya dapat dilaksanakan. So mungkin kalau di peringkat dasar nampak macam tak nampak apa-apa lagi lah, tetapi sebenarnya antara perkara penting dasar dan undang-undang ialah draft, dan draft ini sudah pun ada dan sudah pun disampaikan kepada pihak kerajaan. Jadi saya percaya tidak susahlah untuk ianya dilaksanakan dalam sidang parlimen yang akan datang ini ataupun pada tahun ini. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan. Saya kira ada satu soalan terakhir. Suasana agak tegang macam sesi soal siasat, jadi saya minta diredakan dengan baik supaya kita boleh bersuara situasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya Muhammad Saizal Adam bin Saizal Azhar. Saya merupakan Presiden Persatuan Mahasiswa Fakulti Pengajian Pengurusan dan Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Jadi statement soalan saya adalah, kumpulan rentas Parti Parlimen Malaysia ini, KRPPM ini, bertujuan untuk membasmi rasuah dalam kalangan ahli parlimen ataupun secara menyeluruh. Okey. Jadi soalan saya, apakah tindakan yang akan diambil kepada ahli kumpulan KRPPM ini sekiranya ada salah satu daripada mereka ini, na'udzubillah min dzalik, melanggar, menerima dan mengambil rasuah, dan adakah berpotensi KRPPM ini dibubarkan? Itu saja soalan saya. Soalan kepada pengurusi. Soalan saya kepada YB saya berusaha. Okey, baik, terima kasih. Ya, terima kasih saudara, panjang nama tadi Adam ya. Panggil Adam dia. Presiden ataupun pengurusi Persatuan Mahasiswa UPNM. Tahniah saya ucapkan sebab berani dan juga bawa soalan yang sebenarnya soalan susah lah. Dan dia soalan susah tu sebab kita tak tahu masa depan. Saya tak tahu masa depan, yang Nabi pun tak tahu masa depan. Jadi agak susah untuk kita nak ramalkan. Tetapi yang penting saya rasa kita mesti letak komitmen. Sebagai pengurusi, saya bertanggungjawab penuh badan pengurusi baik kami semua wakil-wakil rakyat ni, we are putting our heads on the table. Maksudnya kita diletakkan leher untuk dipegang. Maknanya apabila kita dah sebut nama pun kumpulan rentas parti ni adalah anti rasuah. Kalau kami pun siap ambil rasuah, maksudnya memang tak layak lah. Tak ada wibawa, tak ada credibility, tak ada track record yang baik. Tapi kita saling mengingati antara satu sama lain. Sebab kita semua manusia, kita boleh apa, kita boleh lupa kadang-kadang. Jadi kita kena diingatkan antara satu sama lain. Dan saya percaya kalau berlaku konflik kepentingan, ada konflik of interest, kerana mungkin di kalangan ahli parlimen, wakil rakyat ada kedudukan yang menyebabkan dia juga terlibat, terpalit sedikit sebanyak dengan penyelewengan ataupun rasuah, maka pada ketika itu kita minta beredarlah, bagilah kat orang lain yang mungkin ada kurang konflik, dan teruskan dengan usaha-usaha yang dilaksanakan bawah kumpulan rentas parti ini. Terima kasih Baik. Boleh dibubar. Boleh sila. Berkenaan pembubaran tersebut sebenarnya hanya boleh berlaku ketika parlimen itu dibubarkan. Jadi kerana tempoh kumpulan rentas Parti Parlimen Malaysia ni adalah sepanjang tempoh satu-satu kerajaan itu diwujudkan. Dan kumpulan rentas ini untuk makluman adalah inisiatif Parlimen Malaysia, dan dia boleh wujud dalam pelbagai tema-tema yang lain. Kita ada kumpulan rentas Parti Parlimen Political Finance ataupun SDG dan sebagainya. Dan untuk ini adalah satu yang dibuat hak rakyat macam yang kita sebut tadi, kerana topik ini adalah bukan untuk kita attack ahli parlimen ataupun civil society, tetapi adalah untuk kebaikan dan manfaat seluruh negara. Sebab ini adalah isu nilai integrity governance yang perlu kita pelihara supaya kita boleh elakkan rasuah. Baik, saya kira dengan itu kita selesai sidang media. Semua soalan-soalan yang baik, saya ucapkan terima kasih. Berakhir dengan soalan Na'udzubillah min dzalik tadi. Kita baru bincang nak tunggu dan bincang nak ubah dia. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, pihak media, rakan-rakan YB ada di parlimen, ketua-ketua civil society, NGOs dan lain-lain. Saya ucapkan terima kasih. Semoga